Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Malaysia Memilih. Malam ini kita akan menumpukan perhatian beberapa personaliti dan juga kawasan yang ditandingi beliau kerana negeri yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitu negeri Perak antara negeri tumpuan. Seolah-olah ia menjadi satu pertarungan sengit selepas hari penamaan calon beberapa nama besar meletakkan pertarungan mereka di negeri Perak, terutamanya Pakatan Harapan, dengan tujuan untuk melebarkan pengaruh mereka dari negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang, dan mereka memberikan tumpuan untuk merampas negeri Perak, terutamanya untuk peringkat negeri, dan juga menghantar seberapa ramai pemimpin mereka di peringkat parlimen. Tetapi di peringkat Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional juga, mereka menganggap Perak merupakan kubu mereka, terutamanya Barisan Nasional, selepas peralihan kuasa dan juga pertukaran dengan langkah Sheraton, Barisan Nasional kembali memerintah di peringkat DUN. Tetapi Perikatan Nasional dengan beberapa kawasan yang sentiasa menjadi sinonim kepada Parti PAS cuba memberikan tentangan dan juga mengekalkan pengaruh mereka di beberapa parlimen yang pastinya di utara negeri Perak. Jadi antara tokoh yang sudah pun dianggap sebagai tokoh nasional dan juga berada di barisan hadapan Parti PAS meletakkan harapan dapat kembali sebagai ahli parlimen selepas 19 hari bulan ini, iaitu Datuk Idris Ahmad, mantan menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang mempertaruhkan politik beliau di kawasan Bagan Serai. Jadi Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih walaupun tengah sibuk untuk memantau undi awal dan juga beberapa hari berbaki sebelum 19 hari bulan. Tetapi untuk perbincangan awal kita ini, adakah peralihan Datuk dari Bukit Gantang ke Bagan Serai merupakan satu peralihan ataupun perubahan taktikal yang dilakukan oleh Perikatan Nasional, ataupun Datuk sendiri menganggap bahawa Bagan Serai sebagai satu kawasan baru yang Datuk rasa ada pengaruh di kalangan pengundi yang Datuk rasa mampu memberikan undi majoriti pada hari Sabtu nanti? Okey, terima kasih. Saya ni sebagai orang parti yang memang meletakkan apa perkara yang disusun oleh parti, saya ikutlah. Walaupun sebagaimana yang saya dimaklum, yang tahu pada saya ni, saya khidmat saya dengan Bukit Gantang ni sudah lama. Ketika saya bertanding pertama kali pada tahun 1997 dalam PRK Bagan Cakap Jering, ketika itu pertama kali saya bertanding selepas saya meletak jawatan sebagai pensyarah di ITM ketika itu. Dan sebenarnya saya sebis untuk Bukit Gantang, walaupun kita tidak jadi wakil rakyat, tetap melaksanakan program kebajikan, dan sampailah saya menjadi ahli parlimen, dan sampai saat terakhir hari ini pun masih saya khidmat di Bukit Gantang. Tapi oleh kerana keputusan parti telah meletakkan bahawasanya saya perlu beralih daripada Bukit Gantang kerana untuk memberikan laluan kepada rakan daripada Bersatu yang berada bersama-sama di dalam Perikatan Nasional, iaitu Datuk Syed Abu Husin, maka saya menerimalah arahan yang diarahkan oleh parti untuk datang ke Bagan Serai. Kebetulan pula di satu DUN dekat Bagan Serai, iaitu DUN Silising itu, dahulunya waktu saya pernah menjadi yang Ketua PAS kawasan ketika itu, sebelum persepadanan semula, DUN Silising itu ialah termasuk di dalam, sebahagian besar DUN Silising termasuk di dalam kawasan Parlimen Bukit Gantang sebelum berlaku persepadanan semula. Jadi saya tidak kekok sebenarnya, kerana program-program seni memang selalu kerap saya datang ni, dan malahan juga sebenarnya di segi sejarah juga ialah beberapa tokoh-tokoh awal yang ada di Bagan Serai ini seperti almarhum Pak Jafar Ali, Ustaz Rahmat dan Ustaz Rahman Nazri adalah merupakan tokoh-tokoh yang awal penggerak. Waktu saya berada di pengajian lagi, saya sering dibawa oleh mereka untuk datang ke ceramah di kawasan ini. Ya,
Kalau kita imbas sedikit, Datuk, karier Datuk di Perak dan terutamanya di Parlimen Bukit Gantang, Datuk menang pada pilihan raya umum ke-13 dengan undi yang agak selesa walaupun di bawah undi 1,000 undi iaitu sekitar 986, dan pada pilihan raya umum ke-14 Datuk pun kalah dengan undi yang sedikit berbanding apa yang diperolehi oleh dari Parti Barisan Nasional. Tetapi dengan pilihan raya umum ke-15 ini, dengan berhadapan dengan 4 lagi calon yang menawarkan diri di Parlimen Bagan Serai, apa tawaran Datuk kepada Bagan Serai sebenarnya? Okey, dia dua keadaan. Satunya ialah apabila saya sebagai kalau dia amanahkan sebagai parti yang bersama-sama dengan kerajaan yang memerintah di peringkat persekutuan, maka tentulah antara agenda yang perlu selain daripada soal untuk martabatkan syiar Islam, itu sudah tentu menjadi satu agenda utama saya, core business saya. Selain daripada itu juga ialah saya melihat di sini ialah merupakan salah satu daripada jelapang padi di negeri Perak. Selain daripada seberang Perak, daerah Kerian ini merupakan satu jelapang padi yang melibatkan Pari Bunta dengan Bagan Serai. Maka kebanyakan di kalangan mereka itu adalah terdiri dari kalangan petani. Kebetulan petani ini memang sinonim dengan PAS. Saya teringat lagi apa yang disebut oleh almarhum Sanusi Yonek. Dia menyebut, dia kata ada 3 P. Padi, pondok, PAS. Di situ ada kuat padi, banyak padi, di situlah kuat PAS. Begitu juga kalau tengok di Selangor kan. Kebanyakan kawasan-kawasan PAS ni ialah di bawah Kuala Selangor, Sabak Bernam. Itu merupakan kawasan yang padi dan sinonim dengan PAS. Begitu juga di Bagan Serai. Maka dengan sebab itu antara perkara yang juga saya nak berikan penumpuan bila saya dapat rintihan daripada mereka dari segi soal masalah petani-petani sendiri dengan potongan padi sampai 40% sebenarnya potongan. Saya dilakukan malam saya ceramah malam, dimaklumkan sampai 40% dipotong oleh pengilang-pengilang. Ini satu benda yang perlu perlu diberikan perhatian dalam soal supply chain, daripada soal penyediaan benih, daripada soal untuk di segi baja, racun, traktor ataupun mesin sampai kepada lori kilang perlu diselesaikan supaya seperti mana disebut oleh kerajaan selalu untuk membasmikan jihad memerangi orang tengah ini, perlu untuk diketengahkan dalam konteks untuk mengangkat dalam soal pertanian sendiri. Yang keduanya ialah soal, saya suka tengok juga apabila ramai dari kalangan anak-anak muda sini, anak belia muda di sini, yang mana mereka berniaga kecil-kecilan, yang saya suka bila budak-budak muda berniaga. Satu, saya kata pasal mereka duduk di kampung boleh jaga mak ayah dia. Yang keduanya ialah mereka boleh develop punya skill bisnes mereka. Mungkin orang seperti begini perlu kita berikan kepada mereka peluang dengan kita menambahkan modal troka kepada mereka. Ada sikit pengalaman yang ada kepada saya waktu saya berada menjadi Menteri Jabatan Hal Ehwal Agama. Walaupun skop yang ada pada saya itu tidaklah melibatkan soal untuk nak bicarakan tentang bread and butter kepada rakyat. Namun begitu ada sedikit ruang yang ada kepada saya yang saya menggunakan kemudahan yang ada kepada Mawid melalui zakat, iaitu dalam projek untuk tahun ini, tahun 2022, iaitu saya nak mengeluarkan 2,000 orang senarai asnaf yang terdiri daripada 30,200 orang yang menerima bantuan setiap bulan antara 500 hingga RM1,000, dan saya mintakan 2,000 senarai nama asnaf ini untuk kita developkan dengan kita memberikan modal troka kepada mereka RM20,000 seorang. Bukan pinjaman, itu modal, dan kita bimbing mereka melalui YAPIM. Salah satu juga daripada agensi saya untuk membina skill bisnes mereka. Apa mereka nak berniaga pulang. Kita ikut macam Imam Nawawi kata, apa minat orang ada nak berniaga, apa nak tukang kayu ke, mungkin dia nak jadi baiki motor ke, nak buka kios bisnes burger ke, nak buat frozen ke, terpulang pada mereka. Tapi kita akan bimbing melalui YAPIM, mungkin pada soal macam mana secara packaging dia, untuk bookkeeping dia, untuk menyediakan akaun dan sebagainya melalui YAPIM. Cita-cita saya apa dia? Cita-cita saya 5-6 tahun lagi mereka ini daripada asnaf menjadi pengeluar zakat. Maka itulah saya harapkan juga perkara-perkara seperti itu dapat dilaksanakan kepada peniaga-peniaga kecil, terutamanya di kalangan orang-orang muda yang ada semangat untuk nak berniaga, yang perlu kita berikan, mengangkatkan lagi supaya mereka terdapat bergerak dengan baik lagi. Itu antara perkara yang utama pada saya. Ya, itu menarik untuk kita
lihat bagaimana pencapaian di peringkat persekutuan ketika menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mungkin ada kelebihan melihat model-model program yang sudah pun dijalankan. Tetapi apabila kita melihat lanskap Bagan Serai Dato' Idris Ahmad, ia majoriti kawasan Melayu, kawasan pertanian dan juga kawasan di sebelah utara negeri Perak. Jadi kalau kita lihat calon-calon yang ditawarkan selain daripada Perikatan Nasional iaitu PAS yang diwakili oleh Datuk sendiri, kita lihat ada lagi 3 calon yang juga mewakili parti yang berteraskan Melayu Islam seperti dari Barisan Nasional yang menghantarnya dari dahulunya Datuk Nur Azmi Ghazali dan lompat kepada bersatu sekarang saudara Zul Helmi Ghazali dan juga Siti Aisyah Sheikh Ismail dari Pakatan Harapan dan juga pejuang saudara Ahmad Lokman Ahmad Yahaya. Jadi dari ketiga-tiga calon ini mereka juga ada kelebihan. Kalau kita lihat Barisan Nasional pastinya cuba memberi satu pertentangan sengit kepada Datuk di Bagan Serai, tetapi akhirnya mengapa pengundi di Bagan Serai dan juga anak muda yang angka yang agak signifikan di Bagan Serai untuk pilihan raya kali ini dapat memilih Datuk Seri? Sudah tentulah saya tidak mahu untuk memperlekehkan calon-calon lain. Saya hanyalah untuk nak bentangkan apa yang saya nak lakukan apabila diberikan mandat. Selalu saya sebut, kadang-kadang banyak orang-orang ada teguran sinis. Orang mengatakan Allah waktu jadi calon datanglah ke semayang jenazah, semayang jemaah masjid, atau pergi ke nuri. Itu biasalah sinis-sinis daripada orang. Lepas tu lepas pilihan raya tak nampak, bila menang tak nampak. Saya kata itu bukan Idris Ahmad lah. Idris Ahmad lain, boleh tengok rekod saya, report card saya melalui, boleh troll balik di dalam Facebook saya sejak daripada 2013 sampailah 2018, servis saya kepada masyarakat terus berjalan walaupun saya berada menjadi ahli parlimen, kemudian saya kalah parlimen, terus saya servis kepada masyarakat. Itu adalah saya. Pada saya rasa berdosa oleh kerana kita diberikan kemudahan, diberikan duit ringgit untuk tentulah dalam keadaan kita berkhidmat dengan parti sendiri pun, menggunakan poket sendiri pun kita boleh khidmat. Ini kan pula apabila kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala untuk kemudahan-kemudahan lain, tentulah langkah kita agak panjang kepada masyarakat. Sebab tu ini tawaran-tawaran yang perlu kita berikan kepada mereka, dan janji saya, itulah janji saya kepada masyarakat yang berada di sana, dan insyaAllah saya penuh keyakinan anak-anak muda ini boleh memberikan satu impak yang baik. Semalam saya hadir satu dekat PDM, Pusat Daerah Mengundi, 2 tempat sebenarnya. Satu di dekat Jalan Gula, satu lagi dekat Ladang, dekat Sendapi sana. Dulunya kita hanya dapat 6 undi saja. Semalam sudah kita dapat bentuk kehadiran semuanya, majoriti di kalangan anak muda. Sebelumnya saya telah menerima borang keahlian PAS ramai 18 orang di situ. Dan semalam juga begitu juga Jalan Gula, tempat hakko kepada BN Barisan Nasional pun sama, alhamdulillah kehadiran bukan hampir kat 50 orang di kalangan anak-anak muda. Mereka bukan pengundi, dan ini merupakan satu perkara yang saya gunakanlah kerana saya juga pernah memimpin Dewan Pemuda. Selalu saya sebut sebagai orang tua pernah menjadi orang muda, orang muda belum pernah menjadi orang tua. Datuk, kalau kita lihat, ini merupakan suatu pertarungan yang sengit pilihan raya umum ke-15. Kita lihat parti dan juga calon yang bertanding, mereka menganggap mereka lebih menumpukan siapakah yang akan membentuk kerajaan di Putrajaya, kerana semuanya sudah ada pengalaman, semuanya sudah diberikan peluang untuk menjadi kerajaan. Tetapi akhirnya siapakah yang akan dipilih. Tetapi dari aspek peribadi Datuk Idris Ahmad sendiri, dengan situasi ekonomi kita yang tidak berapa baik dan juga gambaran masa depan, iaitu pada tahun 2023 dikatakan akan ada berlaku resesi dan juga kos sara hidup yang amat tinggi dengan inflasi yang tinggi pada ketika ini. Jadi
apa yang Datuk naratifkan di bawah sana? Kerana Perikatan Nasional juga sudah pun sebahagian menjadi kerajaan pada ketika ini, iaitu PAS ada termasuk Datuk sebagai Menteri Kabinet. Sebelum itu juga di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin juga PAS mendukung kerajaan itu dan pastinya rakyat akan membuat perbandingan. Jadi apa naratif Datuk di bawah? Okey, dia sebenarnya apabila hari ini saya menggunakan istilah anak-anak muda ni yang kita lihat, sebelum daripada pembubaran parlimen, kita nampak bahawasan semualah termasuk pengkaji-pengkaji sains politik dari kalangan badan bebas, masyarakat universiti yang buat kajian mengatakan bahawasanya anak muda ni tidak ambil cana politik, mungkin mereka tak urusan. Tapi apabila berlakunya pembubaran parlimen, berlaku sebaliknya. Di kalangan anak-anak muda hari ini berlaku wave ni ialah gelombang anak muda dalam PRU ke-15 ni ialah gelombang anak muda bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Bukan saja saya tengok berlaku di sekitar di di Bukit di Bagan Serai, malahan juga di Parit Bunta sekitaran dan juga di Bukit Gantang sendiri. Kebangkitan anak-anak muda yang kita tengok. Mungkin anak-anak muda malam saya cek dengan Kedah pun sama, saya dimaklumkan oleh Ahmad Muhammad Menteri Besar Kedah pun sama dan Terengganu pun sama. Ini satu kebangkitan dari kalangan reformasi dari kalangan anak-anak muda untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Ini satu benda yang agak miracle lah. Kita pun tidak sedar keadaan yang berlaku. Mungkin pada anggapan kita ialah anak muda ni mungkin sudah nak buat percubaan. Mungkin orang kata dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menjadi Perdana Menteri. Orang kata macam-macam lah, kerajaan tak matang, kerajaan terbuat atap, kerajaan macam-macam orang sebutkan dengan gelaran gitu. Orang kata tak jamin. Ini mereka nak tengok. Dalam keadaan begitu pun mereka tak tengok bagaimana Tan Sri Muhyiddin waktu itu telah membelanjakan ketika dia naik merintah waktu itu menjadi Perdana Menteri, waktu itu COVID sedang mencanak naik ketika itu. Sehingga kan fokus kerajaan pada waktu itu ialah untuk kesihatan, nyawa rakyat dan juga untuk pastikan ada bread and butter atas meja rakyat. Dia telah belanjakan sebanyak 600 bilion. Pada saya nasib baiklah. Waktu itu saya selalu sebut nasib baiklah. Waktu itu PH jatuh kerajaan dia. Dimenangi oleh dia dapat diketuai oleh Perikatan Nasional. Cuba bayangkan ketika kalau PH yang memerintah pada waktu asyik-asyik disebut negara bergerak, duit tak ada sehingga kan gimmick optik membuka tabung untuk seolah-olah macam tak ada duit sangat. Rupanya bila kita ada duit, kerajaan kita, agensi-agensi kita beritahu ada duit di sumber-sumber yang ada untuk dibelanjakan kepada kepentingan rakyat. Maka orang nampak sikit aspek gitu dan juga masa yang sama juga lepas itu diteruskan juga oleh Datuk Ismail Sabri ketika itu. Jadi anak-anak muda ni melihat insya-Allah pada kali ini mereka nak memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional dan termasuklah juga pegawai-pegawai kerajaan pun kita melihat mereka juga akan memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Ya, Datuk, beberapa hari ini kita lihat kempen semakin intens, semakin sengit dan isu-isu yang tidak sepatutnya diangkat sebagai naratif kempen tetapi sudah menjadi satu yang dominan, terutamanya apabila berkaitan dengan melawan oposisi mereka, termasuk juga antara PAS dan juga Pakatan Harapan dan juga UMNO. Jadi apa komen Datuk apabila pimpinan PAS ada juga di kalangan penyokong PAS yang meletakkan hal berkaitan dengan kafe, masuk neraka, komunis dan sebagainya. Walaupun ada yang ditolak oleh pimpinan PAS tetapi seolah-olah ada keredaan ataupun dibenarkan di kalangan pimpinan PAS bahawa itu patut dilontarkan dan tidak perlu rasa bersalah. Jadi apa komen Datuk? Datuk seorang intelek, seorang pernah menjadi mantan menteri dan juga berada di peringkat nasional sebagai pimpinan negara dan negara ini pelbagai kaum tetapi PAS dan juga Perikatan Nasional masih menggunakan naratif ini. Okey, pada saya ialah hak yang bertindak begitu pun sudah diambil tindakan dan beliau pun sudah pun meletak jawatan dan tak dibenarkan untuk berkempen dan mungkin selepas ini ada susulan lain yang akan diambil oleh parti kita kerana zaman itu sudah zaman berlalu lah dalam konteks hari ini dan perlu kita kena tengok apabila bawa naratif macam tu terutama zaman medsos, zaman orang bercakap tentang revolusi 4.0 tentang big data, tentang langit terbuka, tiba-tiba kita berucap seperti begitu, cakap seperti itu, dia sudah keluar daripada orang kata skill ataupun manhaj
yang telah pun ditetapkan oleh parti kita sendiri. Sebab tu kita tidak menerima tentang pendekatan-pendekatan yang dibuat sedemikian rupa. Terima kasih. Ya. Datuk, untuk bergerak ke hadapan, pimpinan PAS juga ada respon bahawa pertarungan kali ini amat sengit sampai badan-badan penyelidikan, badan-badan survey mengatakan tidak akan ada parti ataupun koalisi tunggal yang akan melepasi majoriti mudah 112 kursi di peringkat parlimen, dan Setiausaha Agung PAS sendiri sudah pun memberi kenyataan bahawa mereka PAS bersedia ataupun Perikatan Nasional bersedia untuk bergabung dengan Barisan Nasional. Adakah ini satu kenyataan pramatang ataupun memang sudah pun ada perancangan di Perikatan Nasional untuk bergabung semula dengan Barisan Nasional? Okey, itu kita melihat apabila selepas situasi keputusan 19 hari bulan nanti. Kerana saya tidak boleh beri dalam bidang teknik, bidang orang kata strategi ini, saya tidak boleh maklumkanlah. Kalau strategi dimaklumkan, orang tak nama strategi, itu nama tragedi. Okay. Nanti kita tengok pada 19 hari bulan nanti apa yang akan kita lakukan. Okey, Datuk Seri. Datuk, akhirnya pada 19 hari bulan dan minggu ini dikatakan oleh Meteorologi Malaysia bahawa akan berlaku hujan dan akan berlaku banjir kilat di beberapa kawasan yang sentiasa rentan dengan banjir kilat, termasuk juga di utara Perak. Jadi, apa nasihat dan juga yang boleh Datuk kongsikan kepada para pengundi, kerana kita mahu pengundi beramai-ramai kalau boleh melepasi 80%, keluar mengundi termasuk di bahagian serai. Dalam masa yang sama, pihak SPR boleh memikirkan modus operandi ataupun SOP jika kawasan mereka terputus hubungan, PDM tidak boleh dimasuki kerana dijadikan PPS dan sebagainya. Jadi apa nasihat Datuk tentang hal ini? Okey, pertamanya sebagai dijangka memang semalam pun sudah tempat Parlimen Bagan Serai sudah pun dilanda dengan banjir kilat, iaitu di Cakap Lobak, yang berlaku di Alor Pungsu, telah pun berlaku banjir dan saya sendiri pun telah ziarah, ada yang telah dipindahkan di penempatan tempat yang dipindahkan sebanyak 2 keluarga, yang lain tu menunggu tempat untuk dipindah kerana ada masalah sikit yang seperti mana berlaku di Cangkak Lobak, kerana sekolah yang nak digunakan kebiasaannya itu sedang digunakan oleh SPR. Maka kita sedang berunding untuk membuat penempatan mereka itu ialah di sekolah agama rakyat. Maka ini suasana berlaku seperti jangka. Ya. Sebab itulah apabila buat musim macam ni, bagaimana kita jangka? Walau bagaimanapun kita harapkan bahawasanya janganlah berlaku banjir besar ketika pilihan raya berjalan, terutamanya yang berlaku di Pantai Timur dan sebagainya. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun berlaku, kita harapkan para pengundi semua agar dapat menggunakan segala kemudahan-kemudahan yang ada. Pihak SPR pun sendiri mungkin telah pun ada kolaborasi dengan pihak Jepang, dengan pihak Bomba untuk nak pastikan pengundi ini keluar mengundi. Jangan menjadi satu alasan, kerana kita tak nak apabila banjir ini menyebabkan kita tidak keluar mengundi. Apabila turn out kita tak mengundi, sama juga macam orang kata nak boikot pilihan raya sebagainya. Tak betul. Sedangkan kalau orang yang baik, tiba-tiba orang yang bijak, tiba-tiba boikot pilihan raya, akhirnya yang naiknya ialah dari kalangan pemimpin yang tidak baik. Orang yang baik tentulah mereka akan mengangkat pemimpin yang baik. Jangan menjadi alasan kerana tak nak keluar mengundi, kerana dan juga akan ditambah pula dengan suasana banjir yang tidak kondusif untuk mereka nak keluar. Itu satu tindakan yang tidak baik, dan insya-Allah pihak keselamatan sebagainya akan bekerjasama bagi memastikan turn out keluar mengundi dari kalangan pengundi kita itu agak baik. Kita tidak mahu berlaku seperti mana berlaku di PRN Melaka, PRN Johor, yang akhirnya lepas tu kita pakat marah, mengadu hal apabila result keputusan keluar, kita tak puas hati. Tak puas hati, jangan salahkan orang lain, salah diri kita. Maka sebab tu seruan saya ialah keluar awal-awal pagi untuk pastikan, untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai warga negara yang baik. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau kena ingat, kalau pilihan raya kita tak keluar pun, turn out rendah pun, tetap pilihan raya tetap diadakan. Dan yang akan menguruskan negara kita selama 5 tahun, ialah orang-orang yang kita tak mengundi. Maka akhirnya waktu itu, mereka lah yang akan buat macam-macam dari segi negara kita dalam masa 5 tahun tadi.
Terima kasih Datuk Idris Hamad, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga mantan Senator yang sedang bertarung di peringkat Parlimen Bagan Serai. All the best Datuk, semoga terus sihat. Suara pun kena jaga, banyak ceramah yang akan dilakukan dalam masa beberapa hari lagi ini. Sekian saja dalam agenda Awani Malaysia Memilih pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.